Assalamualaikum, selamat petang semua. Okey, hari ini saya berada di Pejabat Jabatan Kebudayaan Kristian dan Negara Negeri Selangor di Wisma MSC Shah Alam untuk rakaman slot Jantung Budaya Selangor untuk membicarakan tentang jiwa patriotik sepada bulan kemerdekaan 2020. Kita sambung lagi selepas ni. Baik. Janji lagi dalam live FB JKKN Selangorku. Tapi sebelum tu, jangan lupa like dan share bersama rakan-rakan anda. Janganlah orang kata apa, kalau nak menimba ilmu tu biarlah orang kata share lah dengan rakan anda, supaya kita sama-sama dapat ilmu dan manfaat daripada apa yang bakal kita kongsikan pada hari ini. Jadi sekali lagi dalam segmen kali ini kita bersama slot Selangor Jantung Budaya bersama saya, Ijat dan rakan saya Dan saya Khalif. Pada hari ini kita ada eksklusif temu bual bersama satu jemputan kita iaitu Encik Afiq Zulkarnain Adam. Beliau merupakan pegawai kebudayaan UNICEF. Jadi orang kata kita berkenalan lah dulu dengan Encik Afiq sendiri. Apa khabar Encik Afiq? Okay, Alhamdulillah, sihat. Jadi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh tak Encik Afiq orang kata apa, terangkanlah sedikit mengenai latar belakang diri Encik Afiq bersama dengan rakan-rakan kita. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okey, hari ini kita jejak semula di JKKN Selangor. Jauh dan tinggi sebenarnya. Itulah dia. Yang penting tinggi. Okey, saya Afiq Zulkarnain Adam, bertugas di Universiti Selangor di Pusat Sukan Budaya dan Penghijauan sebagai pegawai kebudayaan. Okey, dan di samping itu juga saya merupakan seorang jurulatih seni budaya negara ataupun JSBN bidang teater. Jadi aktiviti saya berteraskan seni budaya dan lebih kepada teater dan sastra lah. Oh, okey. Jadi boleh tak Encik Afiq boleh ceritakan sedikit kepada rakan-rakan kita mengenai kegiatan teater tu sendiri dalam diri Encik Afiq? Kata apa? Macam mana boleh mulanya ke kegiatan dalam seni teater tu ke, pengalaman ke apa? Okey, saya bermula teater pada tahun 99. Sebenarnya asalnya saya ni seorang yang suka buat kerja di belakang tabir. Oh. Jadi bila kita buat kerja di belakang tabir, selalu artis ni datang lambat, ada tak datang. Jadi Itu biasa. kita dah tunggu, jadi kita rasa macam kalau diorang tak boleh, kita kena buat kan. Jadi untuk teater ni saya sekarang ni saya lebih pada penulisan dan pengarahan lah. Jadi kalau tak ada pelakon, tiba-tiba ekstra muncul dan sebagainya lah. Dan juga ad hoc lah kena. lebih kurang gitu lah. Jadi sebenarnya dengan macam bulan kemerdekaan ni, saya banyak menulis tentang ada elemen-elemen patriotik lah. Jadi antaranya ialah skrip drama Komsat saya, Komsat atau komponen sastra yang diguna pakai untuk tingkatan 4 seluruh Malaysia, syllabus bermula pada 2015 yang bertajuk Berkhidmat untuk Negara. Okey, berkhidmat untuk negara tu sebenarnya kalau sebelum ni kita tengok surat-surat rasmi sebelum ada tanda tangan tu, orang akan tulis berkhidmat untuk negara. Betul. Jadi saya diminta untuk buat skrip. Jadi saya fikir kalau buat skrip yang terlalu absurd, orang susah nak faham kan. Jadi pada masa yang sama, pada ketika itu saya merupakan jurulatih program penghayatan sastra dan budaya yang dalam PLKN pada masa itu. Jadi kisah yang ada dalam Berkhidmat untuk Negara ni sebenarnya lebih kepada kisah yang budak yang anak orang senang, dia tak nak pergi PLKN. Sebab dia dengar PLKN tu macam kena ragging, sebenarnya tak ada apa benda tu. Itu kiranya inspirasi daripada kisah benar ke? Inspirasi tu dalam penulisan Komsat tu. Cuma cerita sikit. Sebenarnya skrip Berkhidmat untuk Negara tu boleh dikatakan hampir 90% kisah benar. Cuma nama-nama watak tu kita olah sikit lah. Jadi pengalaman yang saya ada dalam camp PLKN pada masa itu, saya
suka berjalan. Jadi antara pengalaman dia ialah 2 tahun di camp di Johor, 2 tahun camp di Negeri Sembilan, dan 2 tahun di Selangor. Jadi dalam tempoh berapa pengalaman tu saya combinekan, masukkan sebenarnya kalau yang baca skrip tu ada nama-nama camp yang terdapat di situ. Contohnya seperti camp di Teluk Sari di Mersing, Johor, camp di Bana di Jempol Negeri Sembilan, atau jarak dia hampir ke Perak, hampir ke Pahang sana. Jadi adalah pengalaman menarik yang sebenarnya tujuan saya menulis ni ialah saya nak tunjukkan betapa kita jangan terlalu play safe. Dalam kisah ni budak ni nama dia Aiman. Kalau perasan pada masa itu, masa zaman menulis tu, ada satu slot radio tu dia ada tagline kata Aiman tak kisah, Aiman tak kisah. Jadi saya pilih nama watak Aiman tu, dan saya rasa pada masa tu kawan-kawan ataupun budak-budak di sekitar saya tak ramai lagi nama Aiman tu. Jadi saya ambil pakai nama Aiman tu sebagai watak utama ataupun hero. Anak orang senang yang tak nak pergi KMPLKN, dan bapak dia orang yang berpengaruh. Jadi dia minta bantuan bapak dia untuk kecualikan dia daripada PLKN. Tapi bapak dia tak nak, tapi dia pergi minta dia bodek mak dia pula. So mak dia yang confirm macam ala-ala datin tu, duk pujuk, tapi bapak dia memang tak bagilah. Tapi dalam proses tu menunjukkan betapa seorang anak orang senang bila pengalaman dalam PLKN tu sendiri ada yang benda yang menyeronokkan. Banyak nilai positif lah yang diterapkan dalam PLKN tu bila dia menempuh. Betul dalam tu. Memandangkan saya sendiri pun tak terpilih sebenarnya untuk menjalani PLKN tu. Saya rasa saya patut bacalah. Betul. So, alhamdulillah lah saya dulu terpilih lah tahun 2010 rasanya. Saya kat Perak masa tu, Desa Rimba, Cenderos. Tapi itulah untuk rakan-rakan rumah sebenarnya PLKN ni bagi saya lah seronok sebenarnya. Banyak bukanlah aktiviti fizikal ke, aktiviti minda pun ada, aktiviti ilmiah macam ni pun sebenarnya memang kita belajar dekat PLKN sendiri kan. Betul. Banyaknya generasi muda sekarang macam inilah yang diceritakan dalam Komsas Encik Afiq sendiri. Orang kata apa, mindset generasi muda sekarang ni, PLKN tak naklah bersusah lah, tak best lah kan. Betul. Jadi itulah mungkin saya pun akan tertarik lah untuk mencari Komsas ni untuk akan baca nanti. Sebab sebenarnya bermula pada 2015, skrip ni diguna pakai di seluruh Malaysia, termasuk Sabah Sarawak. Jadi kalau kita baca tu, ada masa tahun pertama saya menulis tu, bila saya sekarang ni check dekat YouTube, banyak sekolah yang buat cerita tu. Ada yang dah dibuat seperti konsep macam short film yang dipentaskan pun ada jugalah. Tapi pada awal penubuhan tu saya perasan ada Unimas tak silap saya, dia pentaskan cerita ni yang di mana produksi tu ialah pelajar-pelajar bidang teater di Unimas tu sendiri. Jadi masih ada lagi video-video tu saya tengok. Jadi sebenarnya bila saya menulis, sepanjang pengalaman saya menulis cerita ni sebenarnya pada tahun saya rasa 2010 kot. 2010, jadi 2015 diterima untuk diterbitkan. Tapi sepanjang tempoh tu baru sekali saya pentaskan sebagai pengarah. Sebenarnya bila kita nak pentaskan ni, cerita ni saya tulis sebenarnya dia bagi saya lah mudah daripada segi pengucapan, dan bagi saya sebenarnya skrip ni saya target untuk dijadikan drama TV. Kalau perasan skrip dia agak secara langsung. Dan yang paling mungkin ramai yang tak percaya, sebenarnya skrip ni dalam masa yang sama, semasa saya menulis skrip ni, ada beberapa skrip yang saya buat. Masa tu kita akan terlibat dengan satu projek pertandingan teater monolog tak silap saya. Masa tu di Johor Bahru. Saya bawa grup saya pada masa itu. Saya ada banyak grup pada masa itu. Nama grup saya ialah Red Cactus Theatre. Tak apa. Kalau nak tahu grup tu kejap lagi Encik Afiq boleh promote kan. Jadi yang bagi saya agak special dan mencapai ialah skrip tu saya tulis dalam masa kurang daripada 2 jam. So pada ketika itu saya menulis dan isteri saya ada di rumah tengah masak dan sebagainya. Saya cakap dengan dia, okey, jangan kacau saya. Bila ilham tu datang, kita ngadap laptop dan kita menulis. Dan saya pula kalau dah menulis tu, saya
tak berapa rajin untuk edit beberapa kali. Jadi itu mungkin style masing-masing lah. Jadi masa saya menulis tu, saya menulis siap dan okey, dah maknanya selesai. Tajuk pun tajuk tu ada beberapa kali, tapi saya cuba cari yang agak catchy lah. Tapi saya rasa berkhidmat untuk negara sebab nama program tu pun Kem Khidmat Negara. Jadi kita cari apa yang kata kalau kita cari apa keluar berkhidmat untuk negara. Jadi sebenarnya benda tu banyak yang mencabar lah, siapa yang pernah macam masuk Kem PLKN tu sendiri. Tapi dalam drama ni sendiri saya menerangkan betapa ada keistimewaan beberapa camp, apa yang menarik kat situ daripada segi bahasa. Kalau yang mengkaji dalam bidang, sebab benda ni pun diguna pakai untuk silibus komponen sastra bahasa Malaysia. Jadi ada elemen bahasa di dalam tu. Ada peribahasa, adalah istilah-istilah dalam tu. Ada monolog, ada sekarang ni macam-macam istilah bahasa. Jadi bila saya menulis dengan style saya, bila guru bahasa ambil, dia huraikan lebih terperinci lagi benda tu. Jadi itulah hasilnya. Ramai yang adaptasi daripada tu. Nama-nama watak tu ada yang saya ikut sikit, nama kawan, nama yang terfikir lah. Mana yang dekat lah dengan diri Cik Afiq orang. Ada satu nama watak tu sebenarnya daripada bahasa saintifik dia merupakan satu macam jentik-jentik. Tapi bila kita keluar nama-nama dalam nama watak tu, nama dia Dapnia. Orang ingat Daphne dan sebagainya. Tapi nama watak tu Dapnia. Dapnia tu sebenarnya merupakan macam jentik-jentik lah. Dia ni benda kecil tu lah. Maksudnya sebenarnya adalah maksud dia ada maksud-maksud tu lah. Ada pusing-pusing gitulah. Okey. Dan daripada penulisan ni, kita ke seni teater, bagaimana untuk kalau macam kita tahu tadi Komsas tu pelajar memang kena membaca tu. Yalah, itu sebahagian daripada mereka punya peperiksaan kan. Jadi dari sudut seni teater, sebab Cik Afiq pun terlibat dengan seni teater, macam mana nak tarik generasi muda tu sendiri, macam mana nak untuk menanam semangat patriotisme melalui teater tu dan menarik minat mereka untuk menyaksikan atau menonton teater patriotik tu sendiri. Okey. Sebenarnya bagi saya teater ni bukan saja untuk persembahan nak jadi pelakon. Ada setengah orang bagi kata jadi masuk teater nak jadi pelakon, nak jadi artis, nak terkenal dan sebagainya. Tapi sebenarnya bagi saya lah, teater ni satu benda paling penting ialah membina seseorang tu ada nilai confident. Kalau kita yang biasa terlibat atas pentas, kita naik atas pentas biasa ada stage fright. Betul. Walaupun kita 10-20 tahun kita dah boleh menari, kita dah boleh menyanyi dan sebagainya, tapi kita nak naik tu mesti ada stage fright. Ataupun lebih kronik lagi, malam sebelum tu susah nak tidur dan sebagainya. Jadi dalam teater ni, bila kita nak buat lebih menjiwai patriotik, kalau saya imbas mula, kalau zaman teater, masa tu disebut bangsawan lah, zaman penjajahan Jepun dulu di tanah Melayu, Jepun pun buat persembahan pentas, tapi dia guna bangsawan. Kita sebut istilah dalam teater tu ialah teater propaganda. Jadi dalam persembahan teater tu, masa tu Jepun menguasai tanah Melayu. So persembahan cerita dalam bangsawan tu, dia menunjukkan cerita yang betapa hebatnya mereka. Itu patriotik dia pada masa tu. Ada cerita di mana dia katakan macam hebat, bagus dan sebagainya. Jadi saya ambil konsep tu. Bila kita buat teater patriotik, patriotik ni bagi saya semangat cintakan tanah air. Tanah air. Tapi yang saya lihat kebanyakan daripada kita, bila kita kata patriotik ni, jiwa tu mula subur, mula berputik bila bulan Ogos. Kita ingat bulan Ogos je patriotik. Bila kita nampak gantung bendera, rasa orang tapi bagi saya lah, sebaiknya patriotik tu perlu ada dalam jiwa setiap insan yang bernama rakyat Malaysia sepanjang masa. Dengan teater, bila kita baca skrip ada banyak. Jadi kalau kita tengok pada skrip-skrip yang berteraskan ceritakan tanah air, patriotik kita baca macam kita baca buku dan sebagainya. Kita baca sekali, adaptasi kita, pemahaman kita jadi lain. Kita akan baca berkali macam sejarah banyak kali. Contohnya kita tengok filem Sarjan Hassan P. Ramlee. Kalau kita tengok kalau kita ingatlah, first kita tengok mungkin usia kita pada tu sekolah rendah. Tafsiran kita berbeza. Menengah berbeza dan sekarang berbeza. Jadi bila dalam nilai patriotik kita perlu menulis, nak ke tidak kita perlu, sebab generasi sekarang kebanyakannya tidak suka belajar sejarah.
Betul. Okey. Masuk saya lah. Okey, bagi saya sejarah ni sebab saya pada zaman saya sekolah dulu, saya rasa saya antara yang minat sejarah. Oh. Walaupun sejarah tu orang kata kena baca fakta dan Ah. sebagainya kan. Jadi sejarah ni bagi saya ialah dia mengimbas kembali apa yang orang-orang sebelum kita pernah buat, adakah dia berjaya atau gagal. So dekat situ kita ambil intipatinya. Kalau dia berjaya, mungkin cara tu mungkin kita boleh guna pakai untuk berjaya. Dan kalau itu membuatkan dia lumpuh ataupun jatuh kejatuhan satu empire, jadi kita jangan buat macam tu. Jadi strategi sejarah ni selalu berlaku. Ada setengah kata macam Melayu mudah lupa. Sebenarnya bukan Melayu je, saya rasa manusia semua memang mudah lupa. Jadi dengan penulisan skrip teater ni, sebab saya rasa kalau saya menulis, saya suka menulis apa yang berlaku pada era zaman saya. Dan saya mengharapkan 10 atau 20 tahun lagi orang akan faham apa yang berlaku pada ketika itu. Sebab mungkin cara saya menulis agak berbeza dengan penulis-penulis lain yang ada yang guna falsafah dan sebagainya. Saya banyak gunakan kritik sosial macam reverse psychology. Mungkin saya banyak baca buku-buku dalam aspek psikologi. Dan kalau siapa yang ada membaca karya-karya saya yang sebelum-sebelum ni, banyak gunakan aspek psikologi lah. Untuk tema kemerdekaan ni pada tahun lepas, saya bawa perkumpulan jemaah seni UNICEF untuk buat persembahan Sempena Ambang Merdeka Peringkat Negeri Selangor 2019 di dataran kemerdekaan Shah Alam. Pada masa tu kita buat konsep dekon ataupun deklamasi lakon. Jadi kita bawa hampir 60 orang kru produksi dan assemble dan pelakon dan deklamator dan sebagainya, buat satu persembahan yang duration dalam 10 minit macam tu. Tajuk dia ialah saya ambil masa tu saya fikir MBS, mampukah, bolehkah, sudikah. So dalam konsep tu saya ambil daripada zaman sebelum kita merdeka, mampukah. So bila kita dah 1957 dah lebih masa merdeka tu, bolehkah? Bolehkah kita membangun, bolehkah kita berjaya? Dan pada era sekarang, sudikah? Sudikah tu macam boleh sudikah kita berkongsi rasa, berkongsi kegembiraan, berkongsi kejayaan kita dengan seluruh rakyat Malaysia. Menarik tu kiranya idea Cik Afiq sendiri lah dalam plotting untuk sesuatu. Bagi saya, benda baru yang saya belajar untuk hari ni, yang MBS mungkin saya akan gunakan selepas ni. Tajuk-tajuk saya tulis sebelum ni macam beberapa karya sebelum ni ialah saya ingat tajuk dia panjang, memang sengaja saya buat panjang. Tajuk dia lah Musim Dingin di Khatulistiwa. Orang akan pelik, Khatulistiwa ada musim dingin ke? Banyak musim. Tapi pada tahun lepas saya buat satu lagi skrip, tajuk dia ialah Mistik Malaya. So bila saya buat tajuk Mistik Malaya, orang akan kata cerita hantu ke, cerita seram ke? Sebenarnya tidak. Dalam cerita tu, mungkin cara saya penyampaian ialah mistik Malaya. Malaya tu zaman sebelum merdeka. Mistik tu apa? Bagi saya mistik tu bukan sesuatu yang seram saja, tapi intipati dalam cerita itu lah menceritakan daripada zaman dulu sampai sekarang, yang mistiknya kenapa masalah penyalahgunaan kuasa tak selesai-selesai. Kenapa masalah dadah tak selesai-selesai. Dan itulah bagi saya ialah mistik Malaya. Maksudnya mendalam dari segi makna mistik tu sendiri, huraian dia tu. Dekat situ juga saya insertkan elemen masa tu kita ada buat program dengan JKN Selangor. Pelajar-pelajar saya ada berlatih tarian Partenon dengan apa satu lagi Selangor? Poja. Ada di atas studio masa tu tinggal. Ada lagu Partenon ke Poja yang tak ada lirik tu agak Partenon. agak meremang sebenarnya. Jadi sepanjang latihan tu pun saya insertkan Partenon dengan Poja dalam teater tu. Jadi kita buat, dan adalah bila orang yang tak pernah dengar muzik tu, orang akan kata macam apa ni, scary ke apa dan sebagainya. Jadi itulah yang kita buat. Jadi pendekatan yang digunakan, saya berbalik kepada mungkin apa seni tulisan ataupun teater itu sendiri, pendekatan yang digunakan berbeza-beza. Saya rasa untuk generasi muda ataupun generasi mana-mana, adakah berbeza-beza pendekatan yang digunakan untuk target audience kita itu sendiri? Maksudnya mungkin tersurat, mungkin tersirat secara sinikalnya ke, atau macam mana ke? Okey, kalau saya berkarya, saya akan first sekali saya melihat target audience kita siapa. Kalau level peringkat tadika lain, sekolah menengah lain, dewasa lain dan sebagainya. Jadi kita menulis pendekatan tu, dan kalau kita gunakan bahasa-bahasa pun kita tak menggunakan bahasa-bahasa peribahasa yang terlalu
pelik, orang tak pernah dengar. Oh, So betul. kita cari yang agak-agak mudah lah. Jadi minat memang berbeza-beza. Tapi cara saya ialah kalau kita terlibat dengan satu grup manusia ni, peringkat umur dia, first kali kita kena tahu apa dia minat supaya dia boleh adapt dengan apa yang kita boleh buat. Jadi budaya tu memang perlu kita ada win-win situation lah. Supaya kita menghasilkan karya tu dan orang yang menengok pun orang kata senang nak memahami lah kan. Betul. Juga menarik minat mereka kan. Tapi macam bagaimana pula dengan latar masa, mungkin latar tempat, latar masyarakat, sebab saya rasa kalau kebanyakan orang kalau ingat patriotisme je, patriotik dia mesti zaman dulu. Zaman sekarang kadang-kadang macam saya sebenarnya saya tertarik sebenarnya dengan apa Komsas tadi tu. So apa PLKN zaman sekarang saya cakap boleh relate ni. Tapi kalau kebanyakan orang memang akan menggunakan tu, apa pendapat Cik Afiq tu sendiri? Okey, bila kita merdeka, ramai kita melihat merdeka masa proses kita nak merdeka. Betul. Tapi sekarang kita perlu fikirkan cara kita mengisi kemerdekaan tu macam mana. Bagaimana orang kata orang kampung tu bekerja untuk berjaya dan bagaimana masyarakat di bandar bekerja untuk berjaya. Jadi benda paling mudah untuk merdeka pada usia-usia yang sekitar kita ialah mengisi kemerdekaan dan terus meneruskan nilai kemerdekaan yang kita ada tu sendiri. Jadi macam kalau saya buat di UNICEF tu sendiri, saya bawa pelajar-pelajar saya untuk mendekati nilai-nilai secara patriotik tu, berteraskan daripada latar tempat kita tu macam mana. Contoh kalau kita pergi satu daerah macam kampus saya di Bestari Jaya, atau nama lama dia adalah Batam Berjuntai. Jom kita explore apa latar kat situ. So kita akan tarik nilai-nilai masyarakat kat situ, sejarah kat situ. So kita tarik benda tu dan kita rangkumkan, dan secara tak langsung kita mempromosikan dan ataupun kita mengajar masyarakat di situ. Dan sekarang zaman media yang luas, kita keluar video dan semua orang kita boleh kongsikan. Macam itulah adanya. Jadi itulah, kalau kita nak berborak panjang, orang kata masa memang akan mencemburi kita punya lah kan. Jadi boleh tak orang kata akhir kata ni Cik Afiq ada tak apa-apa nak rumuskan, ataupun Cik Afiq ada nak mempromosikan apa-apa aktiviti yang bakal Cik Afiq atau UNICEF sendiri ataupun kumpulan Cik Afiq sendiri yang bakal Cik Afiq lakukan, sama ada dalam bulan kemerdekaan ni ke ataupun lepas bulan kemerdekaan. Bolehlah kongsikan dengan kami. Okey, saya nak kongsikan sikit dalam tempoh PKP hari tu yang kita mengurung jadi dalam rumah tu. Okey, saya dan beberapa kawan sempat mencipta lagu untuk COVID. Antaranya yang mungkin kita dipromosikan di YouTube ialah tajuk dia ialah Sesekali Diuji. Oh, ada sudi tak macam nak share sikit? Tajuk dia ialah Sesekali Diuji. Maknanya pada masa kita diuji dalam tu, kenapa semua macam memberontak, marah tu, sesekali diuji lah. Macam kita bangkit untuk berjaya dan sebagainya. Jadi untuk okey, saya nak kongsi satu benda. Untuk pelajar-pelajar yang baru lepas SPM, STP dan sebagainya, kalau berminat untuk bersama saya, kita mengangkat lagi bidang teater dengan menjiwai nilai patriotik ni. Jadi kita UNICEF akan buat titik pelajar baru bermula esok dan kita langsungkan. Okey, kita daftar ke UNICEF. Untuk maklumat lanjut, kita boleh tengok di www.unicef.edu.my. Kita jumpa, daftar jadi pelajar situ. Saya akan kongsikan pelbagai lagi. Kita akan bersama-sama mengangkat teater ni bersama-sama. Jadi hari bersama saya, dan kita akan sentiasa bekerjasama dengan JKKN Selangor juga. Sebab kita selalu, pelajar Indonesia akan bekerjasama dengan JKKN Selangor dan sangat akrab lah sebenarnya. Kalau lah rakan-rakan kita kat luar tu nak berhubung secara terus dengan Cik Afiq pula, macam mana? Ada ke konteks social media ke apa-apa ke yang diorang boleh tengok proses ataupun kegiatan Cik Afiq sehari-harian ke macam mana? Okey, senang je. Daftar pelajar UNICEF ataupun terus ke kampus UNICEF. Kalau nak check saya ada di Facebook, Afiq Zulkarnain Adam, dan kita akan share karya-karya kita kat situ. Dan juga saya ada satu channel, Afiq Zulkarnain Channel. Walaupun dalam channel tu banyak kisah benda lain, bukan pasal seni teater ni, tapi saya akan masuk kemudian sebab sekarang ni kita tengah perbagaikan benda tu. Jadi untuk teater ni saya sangat mengharapkan sokongan dan semua pihak untuk bersama kita mengangkat bidang seni bersama ni lah. Baiklah Cik Afiq, jadi sebelum kita akhiri rancangan ni, kami daripada Jabatan Kuliah Kesihatan Negara Negeri Selangor adalah sediakan sedikit lah canda hati untuk Cik Afiq, walaupun tak seberapa tapi sudilah untuk Cik Afiq menerima sikit. Okay. Galis.
Dua. Satu. Okey. Okey. Terima kasih JKKN.